Kalau sekarang ni Sanusi duk tiru Anwar Ibrahim angkat tangan kan. Kalaulah benda itu terkeluarlah katakan daripada DAP ke, MCA ke, daripada PKR ke, dia bukan angkat tangan saja, tangan, dua tangan, kaki semua angkat, berguling-guling kan. Tapi ini saya sebut kerana memang budaya dia lah, kalau duduk sebelah dia, dia sucikan semua. UMNO kalau nak mudah senang, pergi duduk sebelah PAS. Sebab UMNO pun pernah duduk sebelah PAS, kita pernah bersama dengan dia. Saya bukan saja pernah duduk dengan dia. Saya dulu hero berceramah atas pentas dia. Harap ceramah dia tiap-tiap hari dia makin hamun orang. Jadi 10-15 tahun dulu masa kami mula-mula, saya mula-mula berceramah sebab saya ada je cerita baru tiap-tiap hari, memang laku betul lah dengan PAS. Kalau dengan dia, maka semua suci. Kalau dengan dia, walaupun yang disebut oleh gerakan itu tak ada beza, lagi teruk daripada yang DAP pernah kata ke, daripada yang PKR pernah kata ke, tak ada apa. Tak ada apa. Cuma saya nak beritahu kepada geng-geng Melayu yang duk taksub dengan Sanusi semua ni, hati-hati korang. Sebab rekod Kerajaan Perpaduan dengan rekod Perikatan Nasional, antara Kerajaan Perpaduan dengan DAP berbanding dengan PAS dan Bersatu dengan Gerakan, sekarang ni kena tengok dan kena banding. Kerajaan Perpaduan bila kita mula bentuk kerajaan Disember yang lepas, walaupun sebenarnya memang DAP kursi banyak, kita maklumkan kepada DAP bahawa untuk kita mendamaikan negara dan untuk kita pastikan keputusan pilihan raya umum yang lepas itu tidak diambil kesempatan oleh PAS dan juga Bersatu untuk menimbulkan kebencian kaum, maka kita minta DAP berkorban. Walaupun secara prinsipnya kita tanda tangan perjanjian bahawa jumlah anggota kabinet daripada setiap parti atau setiap gabungan itu mestilah berkadar langsung dengan jumlah ahli parlimen mereka, DAP kena mengalah. DAP 4 lah. Bayangkan kalau yalah kita berada dalam kedudukan DAP dengan sokongan bukan Melayu yang begitu kuat. Kalaulah orang kata DAP ni anti Melayu, benci ke Islam, saudara-saudari, bagi saya pengorbanan dan DAP sebenarnya telah pun lulus ujian itu. Dan saya dulu-dulu, walaupun kami dalam Pakatan Harapan, kalau benda-benda bab Melayu, ada kawan-kawan yang dalam DAP yang terlebih sedikit, saudara-saudari tahu saya tegur terus. Tapi kali ini pandangan saya di antara hubungan di dalam Kerajaan Perpaduan, DAP telah lulus ujian. Dia mengalah. Tapi kalau banding pula dengan Perikatan Nasional, ni kena dalam konteks timbalan Presiden Gerakan ini mengugut kalau berani tutup kedai judi ataupun haramkan arak, kami akan keluar dan letak jawatan ramai-ramai. Kita ingat kita semua ni duk gelakkan Gerakan. Tapi sebenarnya PAS takut kat Gerakan. Jadi sebab itu agaknya sampai sekarang tak ada satu ayat pun lagi daripada PAS. Sebab apa? Sebab kita tak serah kursi kat DAP. BN tak serah, PKR tak serah. Yang serah kursi Melayu kepada DAP, kepada Gerakan saudara-saudari, PAS. Jadi sebab itu saya tak adalah nak kata kita kena ambil serius ugutan Gerakan ni. Dia pun takkan menang satu kursi pun, kan? Tapi nak menunjukkan bahawa hipokritnya jenis-jenis yang macam PAS dan Bersatu ini. Dia sebenarnya bukan soal Melayu, soal DAP, soal Cina. Dia soal, dia tonggang siapa-siapa, dia nak pergi ke Putrajaya je. Hari ini dia tengok emosi Melayu paling mudah dimainkan soal Melayu Islam. Dia pun tonggang. Dia tak kira dengan orang ni dia cakap lain, dengan orang tu dia cakap lain. Dulu masa kami dalam Pakatan Rakyat dahulu saudara-saudari,
Siapa yang paling banyak peluk DAP? Bukan PKR. PAS. Ni kawan-kawan UMNO ada, saya nak beritahu. Kita orang dulu selalu tengok jauh. Amboi. Kan? Yang paling banyak peluk DAP, PAS. Sebab masa itu dia boleh tonggang DAP. Dia tonggang lah. Bila dia rasa dia tak dapat je apa yang dia nak, salah semua. PKR pun salah, DAP pun salah. Saya sebut semua ini sebab di Negeri Sembilan semalam lah Tuan Ibrahim. Dia bagi ceramah. Saya hari ni ada 2-3 program. Jadi wartawan uluk, wartawan kata, YB apa komen YB pasal Tuan Ibrahim, Tuan Man kata, lepas ini kalau UMNO dia kukuh kuat sedikit, dia tikam kawan-kawan. Yalah, cara dia cakap tu macam kita tak kenal dia. Saya tak adalah sampai pernah makan kat rumah orang UMNO setakat ini. Bukannya sebab tak suka, tak ada masa. Lagipun saya dah gemuk kan. Zaman PAS dulu, budaya dia, nak bagi contoh, budaya dia. Sebelum nak berceramah ni kena pergi makan, kena duduk, kena layan dia kat rumah dia semua. Jadi dari segi hubungan itu, lebih lama dengan PAS lah daripada dengan UMNO sekarang. Saya sebagai orang PKR. Tapi semasa kita merundingkan untuk membentuk kerajaan, ini 5-6 bulan yang lepas, saya mewakili PKR bagi pihak Datuk Seri Anwar dengan Saudara Saifuddin. Dengan Datuk Seri Zahid pun ada, dengan Tok Mat pun ada, dengan Sembilan. Dengan. Saya boleh beritahu satu benda, keadaannya sangat berbeza. Masa dengan PAS dahulu, ialah soal tonggang. Dia rasa dengan menggunakan DAP dan juga PKR ini, maka dia boleh mula masuk ke undi bandar-bandar yang selama ni dia tak pernah dapat. Dia boleh mula dapat untuk melangkaui kelompok penyokong biasa mereka di pantai timur dan di desa dengan pengundi-pengundi di bandar dan pundi-pundi muda yang terpelajar. Tapi bila dia nampak masalahnya, 99 tak ada masalah dengan PKR DAP. Sebab apa? Sebab PAS paling besar. PKR menang 5 kursi. DAP kalah banyak, hanya tinggal 10 kursi. PAS jadi parti pembangkang terbesar. 27 kursi, siap boleh ambil Negeri Terengganu. Tak ada masalah langsung. Tak timbullah DAP ni sebenarnya Cina ke? Tak timbullah PKR ni liberal ke apa? Tak ada. 2004 sama-sama kalah semua, diam lagi. Masuk pilihan raya 2008 ni tak. Dia mula timbul isu 2008. Sebab apa? Sebab tiba-tiba PKR menang lagi banyak daripada dia. PKR dengan DAP menang lagi banyak di Selangor dan di Pulau Pinang. Tiba-tiba yang jadi menteri besar di Selangor tiba-tiba PKR. Itu je isu dia saudara-saudari. Sebab itu kalau ada orang tanya saya lagi, ni tak takut ke UMNO akan tikam? Politik ni berkawan ni biasalah, dia berubah-ubah betul. Tapi saya tak rasalah kalaupun kami akan berbeza pandangan dengan UMNO lepas ini, sebab UMNO pun dah kena tikam dengan PAS, kami pun dah kena tikam dengan PAS. Kalaulah kami berbeza pendapat dan bergaduh pun, tak adalah pedih macam kami sama-sama kena tikam dengan PAS dahulu. Sebab tu saya tak ada masalah sangat. Sebab bila kita bentuk kerajaan perpaduan, dia disebabkan oleh keperluan mendesak rakyat dan negara yang kita lupakan yang lepas, tumpu soal rakyat. Sebab keadaan dia sangat berbeza sekarang. Tak sama macam dulu kami dengan PAS. Dan saya sebut itu, ni baru mukadimah ni, sebab tu saya selalunya 1 jam lebih. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 15 minit lagi. Baru cerita. Belum masuk cerita Sanusi pun lagi ni. Nak tunjukkan bahawa, terutama kepada adik-adik yang muda-muda ini, saya pernah jadi muda macam adik-adik. Duduk kat UK dulu, tak ada kena-mengena pun dengan politik kat Malaysia. Tapi yalah, kita masa muda, jiwa lain, cepat tersentuh. Saya pernah jadi pembangkang zaman muda. Lama-lama kita tua. Dan bila kita tua tu pandangan kita lain,
kita sebenarnya mula nampak bahawa akhirnya kalau kenapa orang PAS, saya rasa orang PAS lagi benci kat saya daripada orang UMNO sebenarnya. Daripada dulu dia sangat benci kat saya. Sebab itu kalau tengok Walaun ni tak ada kerja lain. Nombor 1 dia maki Anwar Ibrahim, nombor 2 saya. Tak adalah saya bangga kan, tapi memang itulah keadaannya. Sebabnya ialah kerana kami pernah melalui zaman itu dan berhati-hatilah kita jangan sampai emosi kita ditunggang orang seperti mereka tunggang agama untuk dapat jawatan, saudara-saudari. Sebab kita kena tengok macam mana cara mereka, kalau sebelah dia sucikan. Kalau sebelah dia masa DAP dengan dia, oh DAP inilah yang paling Islam, oh DAP inilah ikut Umar Abdul Aziz, oh DAP ini macam-macam. Bila dia tak suka sebab tidak lagi ikut cara dia, bahawa dia mesti menentukan semua kena ikut dia, oh maka DAP inilah Cina, KP Harbi dan macam-macam. Sekarang ini gerakan tuntutlah apa dia, ugutlah apa dia, buatlah apa dia. Dia tak ada isu sebab apa? Dia tahu gerakan tu kosong. Tapi kalau satu hari, tiba-tiba gerakan kuat, jadi gerakan dia rasa mula lawan tokek. Sebab dia mesti jadi tokek. Itu masalah dia. Dan mulalah gerakan pun lepas ini, pun KP Harbi juga, saudara-saudari. UMNO faham, pernah melalui masa muafakat nasional. Kami faham, pernah melalui masa zaman Pakatan Rakyat dulu. Itu baru cerita timbalan Presiden Gerakan. Ini nak cerita masuk Sanusi. Dulu kerja, tunjuk gambar, tunjuk surat, ni kerja saya. Sekarang kerja itu telah diambil alih oleh Saifuddin Nasution. Jadi tak apalah, saya pun malas nak bergaduh dengan Sanusi ni sebab nanti dia sibuk komen gigi saya. Saya pun tak tahu dia komen pasal badan Saifuddin kod mana sekarang ni, saya tak tahu lagi. Mungkin belum lagi lah. Cerita Saifuddin ni dengan Sanusi ni cerita REE. Dulu RUU, sekarang dah jadi REE, ya tak? Cerita walaupun kita lawak, cerita tu cukup besar sebenarnya. Sebab harta nadir bumi yang duk sebut REE tu, pakcik tahu nadir bumi ni nilai dia beratus-ratus kali ganda lagi mahal daripada emas. Ini adalah logam yang paling mahal dalam alam yang ada, yang kita tahu sekarang ni. Kecuali lah kita pergi ke bulan, kita jumpa logam baru. Setakat ini, logam yang paling mahal seantero alam ini ialah yang dipanggil nadir bumi. Dan dia ada banyak kat negara kita. Sebenarnya ada, di Perak pun ada. Di Negeri Sembilan saya rasa ada lah sikit kot. Di Kedah ada. Itu yang Sanusi rasa hebat sangat. Dia rasa dia akan jadi menteri besar negeri terkaya. Sebab bila dia tengok secara geologi, dia tengok ada hasil bumi, nadir bumi. Masalahnya nadir bumi ni ada 2-3 negara je yang ada dalam dunia buat masa ini. Paling besar di China, satu lagi di Australia. Jadi kita tahu pasal nadir bumi ni dah lama dah. Negeri lain pun ada nadir bumi macam Perak. Tapi dia ikut peraturan. Peraturannya kita tak boleh jual. Dan kita tak benarkan ekspor. Sebab kuasa tanah dan hasil bumi kuasa negeri. Kuasa ekspor ialah kuasa kerajaan persekutuan. Dan kita tak nak hasil ini dijual dan dipunggah tanpa diproses di negara kita, tanpa kita bina industri ini secara besar-besaran. Sebab kalau kita biarkan ia dikorek dan dieksport ke negara lain, sekejap je kena korek habis hilang. Jadi peraturan sekarang memang tak boleh jual macam-macam. Kerajaan negeri, walaupun dia ramai kerajaan negeri yang duduk ada nadir bumi ni, tiap-tiap malam duk kira berapa trilion ada ni, berapa trilion ada ni kan. Tapi orang lain tak ada lah pergi umum macam Sanusi ada 43 trilion. Orang lain tahu dia duduk diam je lah, tengok, tahu ada potensi. Paling hebat yang kerajaan negeri boleh buat ialah memberikan lesen untuk teroka untuk mengesahkan ada potensi nadir bumi di bawah tanah.
Dia tak boleh korek, tak boleh buat, tak boleh proses, apatah lagi bawa keluar. Perak dah tahu lama dia ada, tapi dia tak boleh buat apa lah. Dia diam, tunggu je lah sebab dia dengan muafakat negara, demi juga harta rakyat negeri Perak, dia pun tahu, Menteri Besar Perak pun tahu, Kajian Perak pun tahu, yang terbaik ialah kita buat sama-sama bangunkan, sebab kalau jual mentah, korek jual, harga dia murah. Kalau proses sampai dia betul-betul jadi nadir bumi untuk grade industri, harga dia beribu kali ganda. Jadi sebab itu kita tak bagilah lah. Cerita Sanusi dengan Saifuddin ni memang dah lama sebab memang kita tahu nadir bumi itu diseludup. Masalahnya sebelum ini tengok, cari bukti dan sebagainya. Jadi Saifuddin ni saya rasa dah lama geram dengan Sanusi ni. Sebab dia Menteri Dalam Negeri, dia tahu penyeludupan berlaku. Dia tahu benda ni dicuri. Tambah pula dia orang Kedah. Saya mungkin orang Terengganu tak rasa sangat dekut. Bukan reta aku kena curi. Orang Kedah, dia orang Kedah. Anak driver bas dulu bapak dia. Dia fahamlah susah orang Kedah. Jadi kebetulan dia Menteri Dalam Negeri, dia sudah tentu dapat laporan terperinci. Siapa yang bawa masuk kumpulan Cina yang terlibat. Orang Cina mana yang kena tangkap. Gambar dia ada, surat dia ada. Kalau aku jadi Sanusi, aku duduk diam-diam. Sebab memang betul dia hantar surat dulu. Tapi masa zaman Perikatan Nasional dulu. Masa itu dia rasa dia akan berkuasa sampai kiamat. Memang betul yang dibawa minta pas semua. Memang betul ada orang kena tangkap. Memang betul dia korek. Kalau saya jadi Sanusi, pandai-pandailah aku duduk diam. Paling kurang kali, pergilah main sepak takraw lagi banyak. Tak payahlah nak menjawab. Sanusi sebab ego nak tunjuk hero, dia mula kona baring. Oh, saya tak kenal orang tu, tak pernah jumpa. Ni zaman, bila zaman TikTok, zaman Facebook, zaman setiap satu patah yang kita kata ni direkodkan. Sekarang kena, hari ni Saifuddin, saya pun tengok, engkau ni dah belajar dari mana. Saya ada pendedahan baru hari ini. Tunjuk gambar, tunjuk surat. Jadi Sanusi bila kantoi, gambar sengih tengah raya dengan Cina. Cina tu dah hilang lah ni. Cina daripada tanah besar Cina ni dah hilang dah. Polis tengah cari. Pandai je dia jawab. Saya yalah dia datang ambil gambar masa raya 3-4 kali. Tapi saya tak ingat lah nama dia ke apa dia. Surat tu dia tak jawab lagi tu. Surat yang dia hantar. Minta visa untuk Cina. Dia tak jawab lagi. Saya tahulah kalau cakap dengan walaun dia tutup kiri kanan pekak. Dia buat tak tahu saudara-saudara. Tapi saya yakin orang yang biasa, yang membaca, yang membandingkan, sekarang sudah dapat membezakan siapa yang berbohong. Siapa yang sembang kencang. Siapa yang konon panglima. Saya tak pernah lah mengaku panglima ke itu ke hebat angkat tangan nak lawan ke. Tak ada lah. Tapi saya kalau telefon, polis telefon aku angkat. Polis ketuk, saya buka pintu. Polis suruh masuk lokap, saya masuk. Tak pernah ada isu. Ini dia punya berani, hebat, pumpang. Polis telefon, saya tak nak pergi balai lah. Padahal muka kena tangkap. Pumpang. Saya bising, benci tengok dia duk kerja maki hamun tiap-tiap hari. Kita ajaklah dia berdebat. Sebab cara dia cerita, dia nak kalih cerita pasal REE hilanglah, MBI terpalit dengan semua kumpulan Cina yang masuk kena tangkap, buat keluar semua ni. Kita ajaklah dia berdebat. Tak berani. Dan hari ini kita buktikan bukan saja Sanusi ni biadab dengan semua orang. Dia juga bila kantoi pandai kona kiri kanan untuk menutup kelemahan dia. Jadi tak apa, kita tunggu laporan-laporan seterusnya daripada Sanusi. Kita ada seminggu lagi ni. Ada banyak lagi saya ingat gambar mana. Kalau saya jadi Sanusi, balik duduk diam-diam je lah. Jangan komen. Kau main je lah sepak takraw tu tiap-tiap hari. Pasang bendera, main sepak takraw.
Sebab cerita REE ni dah memang jelas bahawa benda itu ada kes yang besar. Kalaupun kamu rasa kamu hebat ramai penyokong dekat TikTok, ialah hebat-hebat penyokong kamu ramai pun, kalau ada kes kena dakwa kamu masuk ke dalam, pandai-pandai kamu duduk kat dalam. Sorang-sorang. Kamu tak boleh angkut penyokong-penyokong korang yang dekat TikTok. Itu cerita Sanusi. Cerita terakhir, 4 minit terakhir ni kan. Saya malam ni mukadimah bagi laporan tentang kempen saja. Tak boleh cerita benda yang lebih mendalam sebab masa pendek. Cerita manifesto. Cerita manifesto kan. Orang nak masuk pilihan raya, ya, untuk berlaku adil kepada rakyat, kita kena bentangkanlah kita nak buat apa. Memanglah kalau kita jadi pengundi pun, kita tengok dari atas ke bawah, kiri, kanan, tengok CV, tak CV, tengok semua, kita belek habis. Kita tahu dia nak mentadbir. Ini bukan nak suruh jadi AJK Persatuan Bola. Kita nak lantik dia jadi wakil rakyat, dia kena mentadbir wang rakyat banyak. Kalau dia jadi exco, menteri besar, ratus-ratus juta. Kalau dia buat bengap dia, habis tiap-tiap tahun 400-500 juta, hilang macam tu saja. Lepas tu dia bersara, dia dapat pencen. Kita kena tanggung ni sampai 10, 15, 20 tahun akan datang. Jadi sebab itu nak mengundi untuk memilih kerajaan, memanglah kita nak tahu kamu nak buat apa. Ni macam orang datang merisik lah, kau ni anak siapa? Kau ni kerja apa? Yang kau nak kahwin dengan anak aku ni kau ada apa? Biasalah kita tanya tak? Daripada sejak saya kecil, memanglah masuk pilihan raya orang tanya manifesto. Semalam, calon selebriti bola daripada Perikatan Nasional, BB7 ni tak? Mula orang tanya dia semalam, apa manifesto? Oh, saya ada manifesto lah. Jadi apa manifestonya? Kena undi dululah baru saya boleh beritahu. Habis satu Malaysia kecam. Bila dia kena kecam satu Malaysia, tambah pula semalam dia bagi ceramah, dia baca teks tu ala-ala anak saya dah jam 4 baca teks. Jadi saya ingat dia tertekan kot. Hari ini wartawan pun nakal. Duk tanya benda sama. Manifesto lagi, manifesto lagi, manifesto lagi. Hari ini dia dah U-turn dah. Dia dah U-turn dah. Semalam dia kata dia ada manifesto tapi rahsia. Undi dulu baru dapat tahu. Hari ini dia jawab, dia tak ada manifesto. Paling kurang dia jujur lah. Dia tak ada manifesto. Tapi alasan dia tu memang ke laut lah. Alasan dia tak ada manifesto ialah, saya tak nak janji sebab nanti kalau saya janji, kalau saya tak buat orang marah. Gila kau. Engkau meminang anak aku cakap macam tu memang kena tendang lah. Saya nak kahwin, tapi tak tahulah hantaran berapa, kerja kat mana. Kahwin dululah baru tahu. Gila kau. Kan? Jadi esok saya tak tahu dia nak kona kok mana pula ni. Ni cerita baru cerita manifesto dia, bukan manifesto Perikatan Nasional pun. Orang tanya dia, kan kamu kan selebriti, kamu kan hebat, kamu kan pejuang yang nak melindungi Panglima Sanusi, dah nak masuk berjuang ni. Oi, dalam politik paling kurang adalah manifesto sikit. Paling kurang beritahulah saya nak baiki longkang, pun orang tak marah tau. Semalam kona, semalam manifesto rahsia. Hari ini manifesto tak ada. Sebab kalau saya janji saya tak buat, memang nanti kena marah. Macam ni saudara-saudari, confirm dia tak buat lah apa dia. Jadi, dah nak habis masa. Maka tamatlah liputan laporan kempen. Hari ini, laporan kempen Perikatan Nasional. Selalunya saya habiskan 10-15 minit je bagi liputan. Yang lain cerita panjang lah. Tapi sebab hari ini lambat sikit. Saya nak tutup begini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan menonton. Saya nak beritahu setakat minggu ini dah. InsyaAllah Kerajaan Perpaduan akan menang bergaya di Negeri Sembilan. Cuma saya nak nasihatkan jangan kita ambil mudah lah. Kan? Jangan ambil mudah, terus berkempen. Kita tengok
Perikatan Nasional. Kenapa kita rasa kita kena lawan mereka dan jangan bagi dia ambil alih Kerajaan Negeri Sembilan? Sebab dia bongkak, dia sombong. Dia tak fikir pasal rakyat, dia fikir pasal masing-masing nak jawatan saja. Jadi kita tahu benda itu orang marah. Jadi kita jangan buat benda yang sama. Walaupun kita rasa kita berada dalam keadaan yang alhamdulillah selesa. Di Negeri Sembilan setakat ini alhamdulillah selesa. Tapi terus buat kerja, terus rendah diri, terus cerita, terus pastikan bahawa orang Nogori bila dia undi Kerajaan Perpaduan, PH dan BN, dia undi dengan akal dan hati budi dia sebab dia tahu ini yang terbaik untuk dia, keluarga dia dan anak-anak, bukan sebab dia undi membabi buta. Jadi kalau kita boleh teruskan ada seminggu lagi, insya-Allah saudara-saudari, Nogori Sembilan akan jadi Nogori yang paling kuat Kerajaan Perpaduan dan insya-Allah boleh kekal cemerlang dengan yang ada. Kekalkan kesepaduan ini, kekalkan muhibah ini, kita tumpu kepada rakyat. Jadi insya-Allah malam ini saya tak adalah panah-panah sangat sebab saya simpan untuk debat dengan teknokrat terpaling cerdik daripada PAS minggu depan. Sama enggak U-turn? Oh, mula-mula macam-macam. Tak nak berdebat dengan orang bodoh lah, buang masa lah, itulah, ini, macam-macam. Alasan 1001 alasan. Aku rasa malam semalam, diorang semua duk maki hamun sesama sendiri. Satu hari kena kecam saudara-saudari. Hari ini, dia mensucikan diri sendiri. Hari ini berdebat tak apa pula. Berdebat boleh pula. Semalam dia kata buang masa. Hari ini boleh pula kan. Jangan minggu depan dia tukar lagi buat fatwa baru juga. Sudah. Jadi insya-Allah saya simpan peluru untuk debat minggu depan tiap-tiap malam bagi mereka yang menonton. Insya-Allah saya mulakan dengan laporan-laporan lawak daripada kempen Perikatan Nasional di seluruh Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak. 11.59 kita balik tidur dengan aman. Kalau sempat bangun tahajud, insya-Allah kita ada seminggu lagi dan saya yakin saudara-saudari akan pastikan kita menang dengan bergaya di Negeri Sembilan. Menang bersama dengan bosa. Boleh? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri Vanakam. Thank you, Uncle. Thank you.